Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada semua. Nama diberi Muhammad Syafiq Adha bin Abdul Rashid, nombor matrik 203264. Ini merupakan tugasan individu bertemakan kesan teknologi terhadap keluarga ataupun rakan bagi subjek KOM 4562. Saya akan bertemu ramah dengan 3 orang ahli keluarga saya mengenai kesan terhadap teknologi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya bersama ibu saya iaitu Puan Rohaya binti Mat Jamaluddin ingin berbual tentang kesan teknologi pada masa kini. Okey, Mak. Okay. Soalan pertama. Pada pandangan Mama, apakah peranan ibu bapa untuk membendung kanak-kanak daripada terdedah dengan teknologi hiburan? Okey, sebagai ibu bapa mestilah kita nak yang terbaik untuk anak kita. Hendaklah kita mengawal penggunaan gadget secara orang kata meluaslah. Maknanya kita guide dia apa yang dari semasa ke semasa. Kira ada waktu dia yang dia perlu dan kita jangan biarkan dia bersendirian tanpa bimbingan. Kena sentiasa mematilah. Yalah. Betul. Okey, soalan kedua, Mak. Apakah kesan positif penggunaan teknologi terhadap kehidupan seharian Mama? Kenapa teknologi penting dalam kehidupan seharian Mama? Untuk Mama. Untuk Mama. Kepentingan teknologi sekarang yang maklumat sekarang ni penting untuk ibu seperti Mama ialah kebaikannya Mama dapat pengetahuan yang lebih dan terutamanya dari segi macam menggoogle resepi masakan. Contohnya selama ni Mama kan tak apa tahu sangat yang masakan moden-moden sekarang kan. Jadi bila dengan adanya tahu tentang teknologi, dapatlah kita menggoogle resepi, masak apa yang kat luar sana mahal tapi kita dapat boleh mengurangkan bajet juga. Mengurangkan bajet juga, explore masakan macam-macam untuk buatkan anak kita suka. Itu je lah kalau untuk Mama. Lain daripada tu mungkin dapat kenal cari saudara mara yang dah lama kan tak susah nak jumpa sekarang kan. Jadi dapatlah menjalin kan silaturahim juga sebenarnya. Sisi positifnya lah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, hari ini saya ingin bertemu bual kepada saudara saya iaitu boleh kenalkan diri sikit? Nama saya Muhammad Imran Hakim. Saya tinggal di Putrajaya. Status masih belajar ke apa? Pelajar UiTM Pasir Gudang. Okey. So pada temu bual kali ini saya akan bertemu ramah Encik Hakim berkaitan dengan kesan teknologi terhadap ahli keluarga. Boleh? Boleh, silakan. Soalan pertama daripada saya. Pada zaman kini, adakah teknologi mampu menjana pendapatan? Boleh terangkan sikit? Pada saya lah, untuk teknologi bagi saya teknologi ni boleh cakap mampulah menjana pendapatan bagi setengah pihak. Contohnya dari segi IT, kita ambil contoh IT. Dari segi IT ni contohnya sebagai orang yang kerja sebagai programmer, e-commercial, orang-orang yang buat website. Dari situ merupakan platform-platform untuk mereka menjana pendapatan lah. Dan dari segi untuk kelompok remaja pula kita boleh tengok macam influencer-influencer yang berada di social media seperti Instagram, mereka boleh menjana pendapatan. Ni semua sebahagian daripada teknologi juga, sebab dari situ kita boleh tengok mereka menggunakan pengaruh-pengaruh yang mereka ada untuk mengkomersialkan setengah produk dan setengah barangan yang mereka jual lah. Dan dari situ secara tidak langsung dapat menjana pendapatan untuk mereka. Itu jawapan saya. Okey. Soalan seterusnya,
saya dimaklumkan bahawa Encik Hakim merupakan pemain e-sport bagi Universiti Encik Hakim kan? Betul? Betul. Lepas tu soalan kedua saya, pada pandangan anda, adakah isukan ini wajar diterapkan kepada generasi muda sekarang? Wajar ke? Panas soalan ni. Panas. Okey, bagi saya lah, untuk setengah pihak macam bagi setengah remaja sebab ni dari segi macam kalangan saya juga. Untuk remaja yang mempunyai minat dalam e-sport ni, tak salah untuk mereka mencuba. Jadi untuk e-sport ni saya rasa bagi mereka yang berminat tu boleh kita beri peluang lah. Maknanya macam kita tak boleh sekat. Saya tu belakang cerita lah, yang penting. Betul. Yang penting kita cubalah. Sebab benda ni benda baru juga. Kalau kita nak tengok dalam keadaan semasa isu semasa kita berada dalam situasi COVID-19. Di mana aktiviti-aktiviti yang berada di lapangan yang tempat terbuka masih lagi terkawal, masih lagi kita tidak boleh buat dengan cara menyeluruh. Jadi apa salahnya kita mencuba alternatif lain untuk mencari cara lain yang lebih berkesan. Contohnya macam e-sport ni kita boleh melibatkan banyak tenaga-tenaga muda. Maknanya sebab orang-orang tua sekarang dia kurang, bukan tak main, kurang terjebak dengan e-sport ni. Jadi kita boleh mengutamakan pihak remaja ni dalam menceburi e-sport ni. Tak salah mencuba lah. Saya sokong anda punya point tu. Okey, soalan last daripada saya. Pada pandangan Encik, adakah pembelajaran atas talian mendatangkan kesan yang baik? Maksudnya online class tu boleh apa kesan baik daripada online class tu? Kesan yang baik Okey. Bagi saya sebab benda ni subjektif. Setengah orang yang mempunyai banyak akses, contohnya internet, ruang yang selesa dan akses kepada laptop dan telefon bimbit yang mencukupi, boleh. Untuk mereka boleh. Tapi bagi setengah pihak yang duduk di kawasan pedalaman, agak sukarlah untuk mereka. Sebab mereka ada had. Maknanya untuk akses laptop tu setengah mereka mungkin berkongsi dengan adik-beradik mereka kan. Lagi satu dari segi akses internet yang pedalaman ni dalam kawasan hutan tak semua mereka dapat line internet, line telefon. Jadi mereka terpaksa untuk pergi ke pekan, kalau ada pekan. Kalau tak ada, terpaksa ikhtiar cara lain. Macam yang baru-baru viral tu, dia nak ambil. Yang baru-baru ni kan, yang dekat Sarawak yang panjat pokok tu semua terpaksa Sabar. Sabar, sorry, maafkan saya. Terlalu yakin lah, itulah. Jadi macam itulah. Bagi saya, mungkin bagi mereka yang punya akses, boleh memberi kelebihan kepada mereka. Tapi mereka yang tidak mempunyai akses yang terhad, jadi kita perlu memberi sedikit perhatian lah untuk membantu mereka dalam konteks pembelajaran online ni lah. Okey. Baik. Okey, saja daripada saya. Terima kasih Encik Hakim kerana memberi masa, memberi pengalaman yang baik. Terima kasih. Apa salahnya. Okey, stay safe Encik Hakim. Ya betul, stay safe. Okay, hari ni saya bersama kawan saya. Okey, boleh perkenalkan diri? Okey, salam sejahtera. Nama saya Holimax Bell. Saya merupakan pelajar daripada Universiti Putra Malaysia, UPM. Ya. Okey, Encik Max Ya, boleh. Saya ada beberapa soalan saya ingin kemukakan kepada anda berkaitan dengan kesan teknologi sekarang terhadap keluarga dan rakyat Malaysia lah. Okey, soalan pertama saya, pada pandangan anda, apa itu teknologi? Okey, pada pendapat saya, teknologi ini adalah satu pemodenan yang telah diubah suai dari zaman dulu sehingga ke sekarang, menjadikan ia lebih macam orang cakap lebih teratur dan lebih cepatlah untuk digunakan.
Itulah pendapat saya. Okey. Saya dapat poin anda. Okey, soalan kedua. Apakah kesan buruk penggunaan teknologi terhadap keluarga? Kesan buruk. Okey. Kesan buruk dia untuk experience saya sendiri dengan keluarga saya sendiri, kami akan berkomunikasi dengan bersemuka ataupun lebih kurang bercakap depan-depan. Kurang interaksi lah. Betul, kurang berinteraksi kerana masing-masing mempunyai telefon bimbit sendiri. Jadi ini akan membuat kami semua membuat perkara masing-masing dengan menggunakan telefon sendirilah. Okey. Ya. Okey, soalan ketiga. Bagaimana kita cara mengatasi masalah yang Encik Max cakap tadi, macam kurangnya interaksi dengan ahli keluarga kan? So macam mana kita nak atasi benda tu? Supaya cara atasi dia ni banyak perkara, dan kita menggunakan cara tersendiri. Jadi pendapat saya untuk yang ini, untuk saya, iaitu menghadkan limit penggunaan telefon pada waktu pagi. Mungkin boleh menggunakan secara terbuka lah ataupun berluasa macam tu. Tapi pada waktu malam untuk menghadkan penggunaan telefon seperti pukul jam menunjukkan pukul 8 ataupun macam pukul 9. buat jadual lah kan, bila boleh. Ya, lebih kurang macam tu. Ataupun kita membuat lebih banyak aktiviti kekeluargaan lah pada waktu malam ataupun pada waktu siang, mengikut kesesuaian sendirilah. Okey, soalan yang terakhir daripada saya. Apakah punca ketagihan penggunaan internet terhadap ahli keluarga? Punca-punca dia saya merasakan iaitu internet. Selagi internet masih ada, masih laju, jadi semakin berluasalah penggunaan ini seperti yang saya alami. Jika saya punya internet connection rendah ataupun kurang memuaskan, jadi saya akan menutup telefon saya sendiri dan mencari perkara yang lain untuk dibuat. Ya. Okey, Mat, itu saja temu bual kami. Terima kasih, Cik Max. Terima kasih juga. Terima kasih. Okay, have a nice day.